Sekejap Okey. Boleh nampak tak paparan slide ni? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, kalau dalam modul awak dia dalam muka surat berapa saya tak pastilah, tapi pada nombor 10. Boleh ya? Okey, di sini kalau you perhatikan kita ada di atas ni kita ada KK prime, di mana sini akan berlakunya starting point awak lah, iaitu ke lim. Okey, di bahagian sini. Nampak di bahagian KK prime. Okey, kalau untuk pengorakan kita biasanya akan mengikut bentangan dalam. Kalau bentangan dalam, kita akan start label macam ni lah. Arrow daripada KK prime dia akan pergi ke bucu yang di sini saya labelkan nombor 1. Boleh nampak label nombor 1 saya tu? Boleh Okey, bila kita unjurkan dia ke bawah, okey, di sini saya labelkan dia sebagai 1. And then kita continue, sini adalah 2. So di sini saya labelkan 2. And then back to KK prime. Boleh ikut yang tu? Boleh Okey. Kita akan continue. Setelah kita buat labeling, kita akan proceed dengan sekejap Okey, kita akan proceed dengan garisan unjuran dari pandangan atas. Okey, bagi setiap bucu, unjurkan dia ke bahagian bawahnya. Sampai bawah lah actually. Okey, situ. Okey, dan yang ni adalah yang kedua. Okay, and then KK prime. Okay, boleh Step dia adalah awak fokus pada kelim ataupun dia punya sim, iaitu dilabelkan sebagai KK prime, dan awak kena follow dia punya law. Okay, kita mengikut arah jam. Okay, so start labeling 1, 2. Okay, kalau ada bucu yang lain, you continue je lah. Okay, boleh Boleh follow setakat ni? Okay, so ni adalah 1, ni adalah 2. Ni. Okay. And then, kita akan start buat unjuran yang color fluorescent ni, hijau ni. Okay, langkah yang seterusnya adalah proceed lagi. Okay, dengan garisan unjuran dari pandangan atas. Sekejap. Pandangan atas menuju ke bahagian sebelah sini lah. Starting point dia dari base bungkah pada rajah 7 awak. So kita buatkan satu garisan. Okay. Awak guna peralatan lah So di sini kalau saya nak level dia, saya akan Sekejap. Okay. Awak akan start. Ni panjangkan sedikit. Okay, kita akan start lukis garisan unjuran dari pandangan hadapan ke sinilah di bahagian ruang yang kosong. Okay, tengok yang bawah tadi. Label lah
Okay, and then you pergi dekat setiap ni persilangan pada pandangan hadapan. Okay, so saya ambil di KK prime. Okay, sama juga kita akan buat garisan unjuran terlebih dulu. Okay, ni ya. Okay, and then next pergi pula pada ni ya, persilangan yang atas dia sikit tu. Okay, lukiskan garisan unjuran di sini. Okey, kita dah ada berapa garisan unjuran? 1, 2, 3 dan 4. Mengikut apa yang ada pada pandangan hadapan kita lah. Okey, itu adalah langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, okey, tengok saya guna apa ni, seolah-olah pembaris, bukan pembaris T lah Sekejap lagi you confuse pula, you guna pembaris T di sini, tak boleh lah. You pakai set square. Okey, saya akan start melukis satu garisan. Sekejap, saya change the colour here. Okey, saya gunakan garisan yang colour ni lah. Okey, my starting point di sini. Ni garisan binaan semuanya. Okey, saya tak ke tepi sekejap. Okey, jarak antara pandangan hadapan ke garisan yang color purple ni adalah jarak yang bebas. Boleh? Dan jangan bagi dia lekat lah pada pH awak pada pandangan hadapan. You jarakkan dia sedikit. Okay? Dan jangan terlampau jauh sangat. Nanti dah tak cukup ruang untuk awak buat lukisan pengorakan. Boleh setakat tu? Cikgu, jarak tu random lah? Random. Okay. Ya Allah. Boleh ke? Boleh Okey. Pada garisan yang color purple di sini, saya akan start melabel. Okey. Yang ini adalah garisan yang diwakili oleh K. Okey, K ke atas. Dan di bawah dia adalah K prime. Nampak? Okey. Bahagian satu, okey, yang berikutnya selepas K prime, kita akan pergi kepada satu pula kat sini. Macam mana cara saya nak transfer jarak K prime ke 1? Okay, so saya akan rujuk pada jarak di pandangan atas. Tengok betul-betul Ini adalah jarak sebenar lah, panjang sebenar bila mana awak refer pada pandangan atas. So saya akan gunakan jangka lukis. Okay. Untuk starting buat penandaan. Boleh faham tak di situ? Boleh Kita akan keluarkan jangka lukis. Okey, kita nak ambil jarak. Okey, sekejap saya bawahkan sedikit. Okey, saya nak ambil di sini. Start dengan KK prime. Okey, kita akan ambil jarak pergi ke 1. Okey, saya akan label dekat sini. Okey, kita akan ambil jarak ni. Nampak tak? Saya ambil jarak ni. Ada siapa yang tak dapat? Saya sekarang daripada KK prime, saya refer pada pandangan atas. Saya pergi ke angka 1. Okey, kita start cucuk jangka lukis KK prime dan ambil jarak ni. Boleh ke? Boleh dapat tak? Boleh tak? Hello? Boleh ke? Boleh. Boleh Sekarang saya nak ambil balik jangka ni lah. Sekejap. Dia dah duduk atas, dia dah stuck. Sekejap Okey.
Dia stuck. Sekejap. Okey. Saya ambil daripada bawah lah kalau macam tu. Sebab dia punya tu dah ni. Tak boleh nak gerak. Okey. Start daripada KK prime lah sebabkan saya punya tu dia terpaksa dialihkan gini. So jarak dia sama je. Okay, sini ni jarak ni. Nak cucuk belah KK prime lah. Okay, tapi saya sebabkan jangka lukis ni saya nak ambil dia punya tu. Kalau tidak dia duduk kat atas, saya tak boleh nak pegang dia punya bahagian atas lah. Okay, dah ambil jarak ni. Okay, kita akan start menanda. Okay, kita akan tandakan di bahagian garisan kita yang berkala biru di sini. Okay, saya akan start pergi kat sini. Kat belah atas ke belah bawah ke tak ada masalah. Okay, so kita akan tanda sedikit. Ni Calik sikit. Nampak? Okay. Boleh ke? Boleh tak? Saya dah start tanda sikit di situ. And then saya akan check jarak 1/2 pula. Adakah ia menggunakan jarak yang sama ataupun kita terpaksa ambil ukuran lain lah. Okay, kalau kita semak di sini dia adalah jarak yang sama. Nampak tak? Okay. Kalau dia adalah jarak yang sama, okay, saya ambil sekaligus lah di sini. Saya nak semak pula jarak yang 2 pergi ke KK prime. Nampak saya check. Okey, disebabkan jarak dia adalah sama, so tak jadi masalah lah. Saya tak payah nak pergi satu-satu. Saya terus je pergi ke garisan unjuran yang colour biru di sini. Saya tandakan. Okey, satu lagi calit di sana. Menuju pada angka yang kedua. Okey, next saya akan alihkan jangka lukis di sini. Pergi cucuk pula dekat bahagian 2 tadi. Kita lukis satu lagi lengkuk. Okey, sudah siap. Ni Sekejap. Okey, ni dah siap. Kita alih sekejap. Start. Biar dia. Okey. Saya simpan tepi sekejap lah. Okey. Okey, tak tepi sekejap. Okey, ada persoalan tak di situ? Ada tak? Sebelum kita proceed. Okey, ada soalan tak? Hello? Tak ada cikgu. Boleh boleh follow Okey, next kita akan buat garisan selari. Okey, dengan garisan yang first starting point kita punya KK prime tadi. Okey, pada setiap penandaan yang kita buat tu lah. Okey, so kita akan gariskan ni Saya garis kat sini. Okey, and then kita alin yang okey lagi. Sekejap, nak adjust. Okey, kat sini Okey, satu garisan. Semua ni adalah garisan binaan. Okey. And then the last one, di sinilah. Okey. Bolehkah? Bolehkah? Kita dah siap menanda. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula dia punya titik. Okey, titik dia. Okey. Tadi KK prime. Okey, saya dah tandakan, saya dah buat label di garisan yang colour purple Garisan yang selari di situ. So, angka 1 di sini dia merujuk kepada bahagian atas di sini dan juga bahagian bawah lah. So, saya letakkan ni sebagai number 1 saya. Boleh nampak Ini adalah garisan yang kedua kita.
Dan di sini berbalik kepada K prime kita. You tanda je, tak jadi masalah. Atas dan bawah refer pada labeling yang sama pun tak jadi masalah. So kita ada line yang vertical di sini starting with your KK prime. Kita ada garisan 1, kita ada garisan 2 and then lastly back to KK prime. Boleh ikut setakat tu Boleh Jarak dia adalah jarak yang kita refer pada pandangan atas kita. Boleh setakat tu? Okey, kalau boleh kita proceed. Okey, you tengok pada pandangan hadapan. Tengok pandangan hadapan. Okey. Kita starting point adalah pada KK prime. Nampak tak? Okey, di sini. Kat sini yang saya arrowkan dia. Okey. Starting point kita ingat di KK prime. So, bila starting point di KK prime, you refer pada pandangan hadapan. KK prime dia punya bahagian merujuk pada ketinggian yang ada di sini sahajalah. Okey. So, kita buat unjuran yang color biru tadi. Kita start buat penandaan dengan silang pangkah. Ni Boleh nampak tak di situ? Saya dah start tandakan silang pangkah saya merujuk pada KK prime. Boleh nampak tak yang saya pangkahkan tu? Boleh? Boleh Okey, boleh faham Okey, next saya akan pergi ke angka 1. Okey, angka 1 saya, dia akan bermula pada ketinggian yang saya letak arrow dan dia berakhir pada titik 1 di sebelah bawah. Okey, so bila kita nak buat penandaan, kita akan buat sama juga seperti mana KK prime tadi. Okey, di atas garisan unjuran yang berkala biru, okey, saya akan dapatkan penandaan yang diwakili oleh titik 1, satu di bahagian atas dan satu lagi di bahagian sebelah bawah. Saya dah tandakan pada garisan 1. Di mana di atas garisan 1 akan berlaku 2 titik serentak lah. Satu bahagian atas, satu di bahagian bawah. Okey, boleh follow setakat tu? Boleh Okey, the next step is you refer pada titik yang berikutnya titik yang number 2. Kat sinilah saya arrowkan dia pada bahagian atas dan juga bahagian bawah yang saya label 2. So seperti biasa, dari 2 di sini, okay, persilangan di sini, kita akan ikut garisan bentangan yang color biru di sini dan kita tandakan di atas garisan 2 yang kita buat tadi. So saya start tanda silang pangkah bahagian atas dan bahagian bawah. Okay, and then back to KK prime semula. Okay, refer ni dia punya ketinggian. So merujuk pada garisan bentangan yang color biru di sini, saya akan tandakan sebagai silang pangkah kat sini 1, di sini 1. Okey, sekarang dah siap garisan ataupun dah siap titik-titik yang kita tandakan. So kita dah boleh melukis garisan berkenaan untuk dijadikan sebagai garisan objek lah. Okey. So, kita start melukis garisan objek. Saya ambil pada bahagian bawah dulu pengorakan dia. Di sini bahagian bawah di sini. Kita akan start melukis garisan objek. Okey, 1. Okey, yang kedua kita di sini Okey. Dan yang ini awak teruskanlah. Sebab saya just refer pada penandaan yang kita buat tadi tu je. Kita sambung sahaja. So ini adalah bahagian pengorakan yang kita dapat lah. Sekejap Okey, ni. Okey, ada yang tak faham ke? Kat mana nak lukis, kat mana nak ambil jarak. Okay, the last one is this one. Okay, itu siap bahagian outline dia.
Tapi masih adakah garisan objek yang perlu kita selesaikan di sini? Persoalan. Ada lagi tak garisan objek yang saya tertinggal? Kelas? Ashraf? Ada tak? Ya, Iko. Ada tak garisan objek yang saya tertinggal di sini? Saya rasa tak ada. Amar? Amar ada? Tak ada. Tak ada. Aiman? Ada tak lagi garisan objek yang perlu kita lukis di sini? Saya dah selesaikan dia punya outline. Okay, dah settle. Itu adalah kita punya hasil pengorakan. Okay, is there any line? Any object line? Ada lagi tak garisan objek yang lain? Yang saya tertinggal ke ataupun that's it? Dah cukup. Aiman? Khairil? Rasa tak ada juga. Apa dia? Dah cukup? Dah cukup. Okey, patah balik main dekat pandangan atas kita. Cuba tengok pandangan atas. Di sini. Okey. Setiap bucu yang berlaku di sini merupakan bucu tajam ni. Okey. So, bila dia ada bucu tajam dan kita ada bongkah prisma di sini. Ni bongkah prisma bukan silinder. Okey. Bongkah prisma. So, for sure akan ada garis lipatan. Garisan ni kena ada pada setiap bucu dia. Sebab bentangan kita sebelah dalam Aku makan free. mesti ada garisan lipatan di situ. Okey, boleh faham tak sekarang ni? Apa yang awak tertinggal tadi tu? Okey? Yo. Ya. Ya. Tak ada apa juga, saya silap. Apa yang silap? Okey. Okey, kita kenalkan minggu lepas kita dah masuk secara teori. So, mungkin ada yang dah lupa. Okey, garisan yang saya nak labelkan ni adalah garisan yang berkala biru. Okey, yang ini merupakan garisan bentangan. Ini kadang-kadang dia soal dalam soalan bahagian A, teori. Boleh Boleh ke? Boleh. Hello? Boleh Okey, garisan di sini. Ni starting kita di sini adalah kelim. K-E-L-I-M. Okey, garisan bentangan. Dan yang di sini adalah garisan lipatan. Okey, kena kenal pastilah nama-nama garisan di situ. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh Kalau boleh kita tengok pada bahagian bahagian ni kita buat sama-sama. Okey, kita start dengan KK prime. So setiap bucu yang ada di sini awak labelkanlah. Saya labelkan 2. Awak label belah dalam ke luar ke? Saya label dalam sebab saat lagi saya nak buat garisan unjuran. Saya tak nak dia ganggulah. Sini 3, sini 4. Okey, kat sini saya label 5. Okey, kat sini adalah 6. Back to KK prime. So, ukuran yang kita akan ambil nanti adalah berdasarkan pada pandangan atas di sini. Ni adalah pandangan atas lah. Kok lah ada siapa tak ingat. Okay. So, ingat kita akan ambil ukuran KK prime. Ni 1. Okay, 1 ke 2, 2 ke 3. Okay, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 back to KK prime. Boleh Okay, KK prime. Dan di sini kita labelkanlah dia dengan saya letak di mana 1, 2. Kat sini saya ada 6. Okay, kat sini saya ada 4, 3. Saya tak letak di sebelah bawah sebab
tak cukup ruang untuk saya conteng kat situ. So di sini adalah 5. You letak belah sini pun tak ada masalah. Belah bawah di sini. Just nak tahu dia punya numbering sahaja. Boleh ke? And then nanti you start lah buat unjuran. Okay, start unjuran. Di sini saya buatlah sedikit dekat awak. Okay. Sekejap Kita adjust dulu. Kita ambil. Okay. Saya unjurkan 1 atau 2 lah. Tapi awak unjurkan semua sekali lah. Okay, ni mai sini. Sampai bawah pun tak ada masalah lah. Saya buat sampai sini je. Okay. Nak cepat Ni. Sekejap lagi ada 6. Kita bawa jugalah. Okay. Kita ada 5. Okay, yang ini 6. 6 ni dia akan pergi ke sini lah. Okay, boleh setakat tu And then kita akan buat garisan ni Okay, saya tak pakai pembaris ni. Awak kenalah Kita nak cepat je. Okay. So setiap apa yang ada di sini saya akan buat garisan unjuran. Nampak? Saya pergi dekat 5. Saya pergi kat setiap yang last point dia lah. Okay, dia bersilang di situ. Kita bawa je garisan. 6 pun sama. Okay. 6 kita. Okay, kita ada 1. Pun sama juga. Sekejap. Okay, 1, 2. Garisan binaan tak jadi masalah. Okay, and then kita akan buat garisan. Katalah starting point saya kat situ. Okay, garisan ni akan jadi garisan starting ataupun scene kita lah. Iaitu diwakili oleh K prime. Saya start dengan K prime. So what I'm going to proceed next is saya tunjuk sedikit lah. Okay, kita start ambil kita punya ni. Jangka. Jangka ni dia sensitif sikit. So pusing kejap. Okay, saya nak ambil ukuran sekejap lagi. Saya letak dekat KK prime. Okay, saya ambil jarak ni. Kecilkanlah. Okay. Di atas garisannya. Nampak Kita ambil jarak sebenar dia Okay, kita panjangkan sedikit. Okay. Okay. Itu adalah K menuju ke K prime kita lah. And then kita akan bawa jangka pergi ke... Sekejap, saya alis sekejap. Ni Okay, kita bawa ni main kat sini lah. Okay. Kita akan tandakan di sini. Okay. Itu KK prime pergi ke 1 kita. So, ambil balik jangka lukis kita tadi tu. Awak pergi ke titik 1 pula. Ni Kita akan start ambil jarak ataupun ukuran menuju ke 2. Ni saya ambil 2. Boleh ke? Boleh Hopefully lah. Okay, kita alih. Letak dekat situ. Okay, kita nak start tanda lah. Kita akan start tanda kat sini pula. Boleh ke kelas?
Ke saya buat seorang-seorang? Boleh yo. Boleh eh? Okay, next kita akan ambil masih menggunakan jarak ni lah. Okay. Kita pergi pula dekat sini, kecilkan sedikit. Saya ambil jarak 2/3. Okay, bila dah dapat jarak tu, awak pergi balik pada garisan bentangan tadi. Siap tanda balik lah. Begitulah seterusnya. Ni kita akan melukis penandaan kat sini. Okay, next kita akan ambil. Okay, saya dah nak ambil ukuran 3/4. Okay, ambil jarak ni. Okay, bawa jangka pergi sini. Okay, start tanda. Okay, and then pergi balik dekat you punya pandangan atas tadi. Kita nak ambil pula jarak 4/5 kita. Okay, kat situ. Boleh And then saya akan ambil jarak ni. Sekejap, saya alih sekejap sikit. Okay, saya akan ambil. Saya cucuk kat sini. Tandakan terus. Okay. Next, last kali. Bukan last lah. 5/6. 5/6. Kejap, saya alih dulu. Okay, agak-agak boleh gerak. Oh. Sekejap. Nak angkat dia pun bukan senang. Okay. Ambil ni. Pindahkan dia ke sinilah. 6. Nak pergi ke 5. Okey. Boleh Ada garisan tadi lagi saya padam. Okey. Alihkan dia ke sinilah. Okey. Last kali 5 pergi ke 6 pergi ke KK prime. Okey. Awak ambil jarak. Macam biasalah. You akan sukat balik. Saya rasa jarak dia adalah jarak sama 5/6. Sekejap kita check dulu. Oh dah. Tak apalah. Kita ambil je lah. Dah terlari. Okey. Okey. Sini. Okey. Kita ambil jarak tu. Alih semula ke sini. Okey. Tandakan di situ. Itu adalah KK prime kita. Okey. Setakat tu ada masalah tak? Tak ada yo. Boleh follow Okey, ni ke tepi sekejap. Ya. Yang jarak random dari pandangan sisi tu, pandangan hadapan kan. Aha. Itu prefer berapa mm je. Yang tu ikut awak je. Tak ada masalah. Kalau nak buat 10 pun boleh. Ikutlah dia random je. Tak ada masalah. Okey, saya padam sikit kat situ sebab ada conteng sikit. So, kita tertinggal berapa kat sini? KK prime 1, 2, 3, 4 kita Okey, so saya sukat sikit lah. Sorry terpadam. Okey, boleh ke jarak yang tadi tu? Yang tanya Boleh. random tadi tu? Ya boleh. Boleh Sekejap saya ambil sekejap jarak ni. Okey. Tak ke tepi sekejap. Okey, kita boleh labelkan. Saya label siap-siap. Kat sini K prime kita lah. Kat sini kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4, sini 5, 6, back to K prime kita. Okay. So saya teruskan dengan garisan yang color kuning
untuk dapatkan garisan selari pada setiap label yang kita buat tadi itulah. So kita lukis ni dulu satu persatu seperti biasalah. Awak kena guna T-square dan set square serentak lah. Okay, jangan buat freehand pula. Okay. Saya tak guna saya tak keluarkan lah peralatan tu. Kalau form 4 mungkin ya. Tapi form 5 dia dah expert lah. Okay, cuma awak kena tahu lah penggunaan alat. Okay, 6. And then ini memang tunjuk dekat awak satu persatu ni sebelum proceed dengan yang lain. You dah dapat dah. Semua dah faham dah konsep. Barulah kita akan buat yang ringkas lah. Okay, saya nak tandakan dia dengan color apa? Merah lah. Okay. Tengok betul-betul lah. KK prime kita. Okay, point dia di mana? Di atas garisan yang kita gariskan starting claim kita yang berjarak random di situ. Okay. Kita akan start ambil ketinggian KK prime. Saya akan tandakan dengan silang pangkah. Satu kat bahagian atas dan satu di bahagian sebelah bawah. Okay. Boleh faham tak di situ? Apa yang saya tengah labelkan? Boleh Ya, boleh. Okay. Next, kita proceed dengan angka 1. Mata awak sekarang pada pandangan hadapan. Jangan refer lagi pada pandangan atas. Tengok pada pandangan hadapan sebab kita dah siap buat labeling. Okay. So, pergi dekat angka 1 pada pandangan hadapan. Tengok, 1 duduk kat situ. Saya akan bawa dia pergi ke saya tanda. Kat atas 1, kat bahagian bawah. Bawah ni dia full. So, kita tanda je lah. Boleh Okey, nombor 2 kita pada pandangan hadapan juga. Okey. Dia berada kebetulan pada titik yang sama. Iaitu yang kita gunakan sebentar tadi iaitu titik 1. So, dia punya level dia sama. 2 atas, 2 bawah. Dapat tak di situ? Boleh ke? Saya ikut garisan yang saya labelkan sahaja. Saya sinkronisekan dia. Tak ada susah pun. Tapi kalau tak label tu dia agak kucak-kacir sikit lah. Boleh Okay, next we proceed with number 3. Okay, number 3 kita buat dekat sini. Ni. Okay, so bila kita unjurkan garisan bentangan, kita akan cari yang berlabel 3 lah. Atas 1, di bawah 1. Okay, 4 pula. 4 pandangan hadapan kita menggunakan titik yang sama dengan 3. So, dia punya level dia sama. Okay, saya tanda. 5 dekat sini. Okay, so garisan dia di sini. Atas dan bawah. Okay, nombor 6 pula. Okay, kat sini nombor 6. Okay, dia berada di sini. So, saya akan cari nombor 6. Satu kat atas, satu di bawah. And then finally, berbalik kepada KK prime. Okay, atas 1, bawah 1. Dah siap. Bila mana dah siap, kita dah boleh start buat garisan objek sebagai hasil jawapan akhir kita lah. Okey. Saya akan start dengan bahagian bawah lah. Nak start mana pun tak ada masalah Okey, saya start dengan bahagian bawah. Saya sambung terus sahaja. Sekejap. Okey, sini. Pergi ke hujung garisan KK prime. Okey. And then bahagian sini kita hitamkan dia. Starting claim tadi Okey, dah siap. Okey, so KK pergi ke ni titik atas saya bawa pergi ke 1. Okey, kita akan ambil pula 1 kita pergi ke 2. Okey, and then sambung lagi untuk ketiga pula. Okey.
2, 3 kita. Next, kita ada 4. 4 3. Okay. Teruskanlah. 5. And then this one is number 6. 6 to 5. And then 6 to finally lah. Nak tutup kita punya pengurakan. Dia akan pergi ke KK prime. And then this one is the last one. Untuk bahagian outline. Okay, ada tak garisan yang saya tertinggal? Kelas. Is there any other lines yang kita left behind? Ada. Dah pandai dah. So, kita nak tahu macam mana? Refer balik pada pandangan atas kita. Satu for sure ada garis lipatan. So, kita start buat garisan objek kita lah. 1. 2 ada tak? Ada juga. Garis. 3 ada tak? Ada. So, tambah lagi garisan objek, garisan lipatan kita. Okey, 4 ada tak? Ada. Sambung lagi. Okey, 5 ada tak? Ada. 6 ada tak? 6. Hello? 6 ada tak? Tak ada. 6 ada tak kelas? 6 ada tak? Ada. Yes, very good. Ada lah. Okay. Bila dia prisma saja, bila dia ada apa orang kata lencongan, ada bucu, for sure akan ada garis lipatan di sana. Okay. Kita dah siap kita punya lukisan pengurakan. Ini adalah bentangan dari hasil rajah di sinilah pada rajah 8. Okay. So kedudukan awak berada di dalam arrow ni, bukan di luar. Kita berada di dalam dan kita start buka pada bahagian KK prime mengikut inilah hala labeling kita tadi, mengikut arah jam yang ini Jangan buat terbalik. Kalau you buat terbalik dia akan jadi di sini bentangan luar. Okay. So dalam pengurakan di sini adalah klasifikasi dia adalah bentangan dalam. Okay, pengurakan kita adalah bentangan dalam. Ni tolong ingatlah. Sebab untuk bagi peringatan awak, soalan teori, bentangan kita adalah bentangan dalam. Pengurakan dia adalah bentangan dalam. Nak tahu bentangan dalam luar? Bila mana kita start labelkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita mengikut arah jam. So automatically dia akan jadi bentangan dalam. Itu pun jika sekiranya you buat penandaan pada bahagian yang nak awak lukis ni betul. Kalau you tanda di sini betul tapi awak ambil ukuran dia terbalik, salah jugalah. So kita kena follow exactly apa yang kita hasilkan pada pandangan atas and then bawa dia pergi ke garisan bentangan di sini pun mengikut labeling 1, 2, 3. Jangan you hanya label 1, 2, 3 tapi bila start nak mengambil jarak, you pergi ambil K prime pergi ke 6. So starting awak K prime ke 6. Dia dah jadi terbalik. Bila dia terbalik, dia adalah bentangan luar. Di mana bentangan luar itu adalah salah. Kita tak nak bentangan luar. Okey, ada soalan setakat itu? Hello? Tak ada. Boleh follow Okey, yang ini pula. Okey, saya akan buat yang ini soalan yang terakhir kita lah. Okey, cuba perhatikan. Kita ada rajah kita di sini adalah prisma. Di mana tapak dia adalah tapak segi 4 tepat. Okey, tapi pada bahagian pandangan hadapan kita, dia ada pemotongan. Kalau kita refer balik pada soalan first yang kita buat tadi, ini pemotongan dia adalah secara garis lurus. Okey, dia potong secara straight line. Tapi pada soalan kita yang ketiga di sini, walaupun pada masih bungkah yang sama,
bongkar prisma, tapi dia potong secara lengkung. Nampak tak? Lengkung di sini. So apa yang perlu kita buat adalah kita perlu hasilkan garisan, orang kata garisan elemen ataupun garisan tambahan di sini untuk kita dapatkan intermediate point. Intermediate point tu pentinglah untuk kita nak dapatkan lengkung pada lukisan pengorakan. Boleh faham tak? Kita bila awak buat silinder, bila buat cone, mesti kena ada garisan yang kita provide extra, iaitu garisan elemen. Garisan elemen ni pula adalah garisan yang orang kata jarak dia adalah bebas. Penentuan adalah mengikut awak lah. Okay? Saya tunjukkan garisan elemen dululah. Fokus pada garisan elemen. Start dengan bahagian pandangan atas kita. Okay, saya akan buat di sini ya. Garisan elemen saya buat sampai bawah lah. Ni saya nak bagi tahu macam mana cara nak melukis tu. Okay. Katalah saya buat 3 line elemen. Anggaran dia, jarak dia adalah anggaran ni. Bebas Nampak tu? Saya letak aja tapi mengikut kesesuaian lah. Okey, satu lagi saya letakkan di sini. Ni saya hasilkan dulu. Sebab saya nak bagi awak fokus pada garisan elemen yang kita buat semata-mata untuk mendapatkan intermediate point bagi permukaan lengkung. Boleh faham di situ? Okey? Dan secara tak langsungnya saya nak teruskanlah dengan garisan unjuran di sini pula. Okey. Ni saya buat teruslah yang color kuning. Okey, ni satu lagi bahagian sini. Okey, ada soalan tak di situ setakat ini? Boleh follow? Okey, sekarang saya nak start labelkan dia. Boleh Okey, saya akan start label dia seperti biasa dengan angka 1 saya. Nampak Boleh follow tak yang itu? Harap awak boleh lah. Boleh Okey, saya pergi ke 2. Saya pergi ke 2. Saya pergi ke 3. Pada bahagian sini, saya letakkan 2. Saya letakkan 3. Bahagian KK prime, saya letakkan juga angka 1. Nampak tak di situ? Okey. Dan okey, dekat bahagian elemen kita. Tengok betul-betul Dekat bahagian elemen, saya nak labelkan dia dengan alfabet ABC sahaja. Saya tak nak letak 1, 2, 3 macam tu. Okey. So saya letakkan di sini sebagai A. Nampak? Saya letakkan B. Atau tak nampak garisan tu? Sekejap. Okey, A. Hitam gelap sikit lah. Hijau dia B. Dan sini C. Nampak? Bahagian selepas 3 pula, saya just labelkan dia dengan, you nak letak C prime pun boleh. Nak letak B prime, A prime pun boleh. Tapi tak apalah, tak payah nak prime-prime di situ. Saya letak dia sebagai D. Saya letak dia E. Saya letak dia F. Boleh nampak So pada pandangan hadapan, juga saya nak labelkan dia. Saya akan labelkan di sini dia A, F, B kita dengan E, dan di sini kita ada C berserta dengan D sekali. Okey, jelas tak cara saya melabel? Dok. Ada orang jawab dok. Dok. Jelas. Jelas. Okey. Bila dah jelas, kita akan start buat garisan bentangan. Okey. Yang color biru. Bentangan kita. Okey, saya start di sini. Pun sama. Ni Okey. Awak buat satu per satu. Kat sini. Next, kat sini. Ingat kita ada garisan yang orang kata hampir sangat. Juga perlu diunjurkan. Okey. Next, kita ada garisan elemen. Pun sama. Buat garisan bentangan dekat dia. Okay, the last one is this one.
Oh. Terlari. Sekejap. Okey, sini. Jelas apa yang kita tengah proses sekarang di sini? Boleh Okey, di sini jarak dia bebas. Tak kisah. You nak rapat ke, saya nak bagi ukuran dekat awak 10 ke apa, tak juga saya letak rapat di situ. Nampak? So, itu adalah starting point kita lah, KK prime. So, bila dah siap tu, terpaksalah saya calling balik alat bantuan yang kita amat perlukan di sini iaitu jangka lukis ajaib. Alright, sorry. Ni Saya kena ambil tak dia elok-elok, molek-molek, comel-comel kat situ. Okay. Ini adalah jaraknya 1 pergi ke KK prime ataupun KK prime 1. Okay. So tadi kita dah starting point kita yang berjarak bebas tadi adalah KK prime. So sekarang ni cucuk di situ. Nak bawa dia di atas line ni untuk buat penandaan titik 1. Boleh Okay, next saya akan ambil pula ukuran 1 pergi ke A. 1 menuju ke A. Nak angkat ni. Okay, 1 kita pergi ke A. Ni adalah ni ukuran dia. Sekejap. Masuk dalam sikit. Okay, situ boleh Oh. Boleh ke? Kita alih dia. Ke sini pula. Alah, ada conteng ni saya padam lah. Okey, cucuk kat sini. Ni ambil masa sikit lah untuk tanda ni. Kalau awak kejap je pada lukisan awak. Ni. Itu. And then saya nak ambil pula jarak mana? Saya akan ambil pula jarak A pergi ke B. Saya terpaksa check dulu sebab saya buat garisan elemen tadi adalah bebas je. Saya pakai random. So saya kena check lah jarak A pergi ke B pula. Ni lah. Okay. Kena panjangkan sikit jarak dia. Sebab dia dah tak tally. Okay, bawa ni mari sini. Alih sekejap. Okay, tandakan di sini. Ada apa kelas lepas ni? Okay. And then saya akan ambil jarak ni pula lah. Jarak B ke C. Sama dengan jarak E pergi ke D. Betul ke salah? Sama kan? Okay, so kita boleh ambil kat sini pun sama. Sama je. So saya ambil kat situ. Saya alih main kat sini. Mudah sikit lah. Okay. Tanda. And then pergi C2 saya letak kat D. Sama kan? Okay, so saya ambil ukuran ni. Pendekkan sedikit. Ni Okay, alih dia. Mari sini. Tanda sikit. Okay, next. Apa nak buat? Yang berikutnya tu. Yang berikutnya adalah 2 menuju ke titik 3 kita lah. Okay, so kita ambil baliklah ukuran dia. 2 ke titik 3. Bawa ni. Okay.
Okey, setakat tu. Boleh ke? Boleh? Boleh follow Okey, dah terhilang tu. Aduh. Sekejap, saya buat tanda sikit lah. Boleh Garisan tu di sini. So, satu pergi ke K prime pergi ke satu tadi. Situlah. Okey, start labelkan dia. Di sini Tadi kita ada K prime. Okey, so kita ada titik satu. Nampak Satu. Saya ada A, F. You nak label belah bawah pun tak ada masalah. Saya ada B, E. Saya ada C, D. Nampak Dan kita ada 2. Kita ada 1. Okey, dah habis ke saya punya perjalanan? Nak tanya awak. Dah habis ke belum? Belum. Belum. Kita baru buat separuh je. So, seperti biasa, kita akan proceed lagi. 3 menuju ke D. 1. Mana titik 2? Ni titik 2 kan? 2, 1 kita. Okey. 1 pergi ke... ni 1 ke apa ni? Oh, ni penandaan. 3. Sorry. Ni adalah titik 3. Dah tersalah dah di situ. Ni tak nampak sebab apa tu tadi. Okey, ni adalah 3. 3 and then seperti biasa you ambil balik jangka lukis. Saya tak tunjuk dah lah sebab kita dah demo tadi. So 3 you ambilkan jarak 3D pada pandangan atas. Ni pandangan atas kita. Okey. So kita tandakan di sini dan labelkan ni sebagai di sini bukannya F, sorry. Sekejap, saya padam. Ni ni tak ada F lah. Sekejap. Okey. Di sini kita adalah apa tadi? D. Okey. D pergi ke E kita dan di sini adalah F dan sini balik kepada K prime. Nampak Sini adalah K prime kita. So kita dah siap tandakan ke semua garisan di situ. Boleh ke? Boleh tak kelas? And then kita akan buat garisan lah. Ni 1. Ni yang kedua. Okey. B. Okey, C. Okey, next sini. 2 balik. Okey, sini. Kita ada E. Kita ada F. Okey, kita ada K prime semula. Okey, next kita akan start dengan K prime kita. K prime kita akan buat penandaan titik di sini. Okey, saya akan start tandakan titik di sinilah. Kat sini 1. Bahagian bawah ni dia full. Nampak full. Kalau dia full, you tak nak buat tanda titik pun tak apa. Kita dah boleh sat lagi terus sambung aja garisan. Nampak tak? Garisan objek kita. Harap awak faham lah Okey, 1. Tengok saya pergi ke angka 1 kita. 1 tadi dia orang kata apa? Dia menggunakan ketinggian K prime. Betul So pergi kat 1, tandakan ketinggian yang sama. Bahagian bawah pun samalah. Kalau saya tandakan pun boleh. Tak tanda pun tak ada masalah. Okey. So A kita, A kat sini turun bawah dia ada titik kat sini. Bahagian bawah pun ada lah. B, ni B Nampak ni? Tadi A, sekarang saya buat B. B tandakan kat sini. Bahagian atas, bahagian bawah pun sama. Okey, C kat sini. Okey, so saya bawa dia cari C. Tanda kat bawah sini Okey, 2. 2 kat mana? 2 kita adalah kat sini. Nampak tak? Dia full ni. Atas dan bawah. Okey, 3 pun sama. Okey, saya lajukan sedikit. D kita menggunakan C. Point C. Okey, so tandakan kat sini 1, di sini 1. Okey, E kita kat sini. Nanti kalau you dah cakap, you boleh tanda sekali arung lah. Okey, so E kita kat sini. Mana dia E? Okey, sini E1, kat bawah 1. And then kita ada F. F kita gunakan garisan A tadi. F kita kat sini dan di sini. Dan finally kita ada K prime semula. Dia tutup lah. Boleh
So sekarang ni kita dah nak start buat jawapan. Okay, kita besarkan sikit. Okay, ini adalah jawapan kita. Ni Ni. Okay, bahagian sini pun saya dah boleh hitamkan dia. Okay, dan di sini saya boleh buat garisan. Ni termati. Okay, sampai situ. Dan bahagian 2, 3 adalah straight line. Okay, tapi yang lain tu. Garisan yang lain tu saya kena sambungkan menggunakan flexible curve ataupun French curve kita. Sebab kita nampak dia adalah lengkung. So kita start buat. Katalah saya guna flexible. Okay, saya akan start. Tak cantik. Sekejap. Okay. Okay, dah siap. Okay, setakat itu. Kita masih belum habis lagi sebab kita kena refer balik. Perlukah ada garisan lipatan? Kalau perhatikan satu dah memang ada starting dengan KK prime tadi. Sorry, kita ada di sini. Sorry kelas. Saya dah tertinggal kat sini. Ni ada. Sekejap tercicir lah pula. Dah tak nampak dah garisan tu. Okay, sini pun ada. Okay, sini ada Okay, pergi ke 1. Ni pun starting kat sini tadi. Dah tertinggal. Start dengan 1. Okay, garis lipatan saya dah kebetulan ada tadi. Pergi 1. So, kita ada lagi di sini. 2 kita. Dan juga 3 lah. Okay, itu dah siap kita punya garis lipatan. Okay, dah siap keseluruhan rajah pengurakan. Awak ada soalan tak? Kalau tak ada, kita stop sampai sinilah. Okay, ada soalan? Cikgu yang awal tu Ada tak? memang tak ada kan garisan lipatan tu. Mana? Yang mana? Hilang je. Hilang. Hilang. Dekat awak dia hilang ke? Dah. Dah. Yang kau Line kot. Nombor berapa? KK Prime dengan nombor 1. Tadi saya tertinggal. Sorry, saya tertinggal. Saya start dengan 1. Padahal start dengan KK Prime lah. Okay, so kita start KK Prime. Yang kat 1 tu tak ada garis dah. Ni, yang ni. Ada? Oh, ni? ada. You tengok pada belah kanan 1. Mana 1? Tak ada 1. Belah kanan tak ada sekarang. Belah kanan dia dah tutup. Nampak tak? Okay. Kita follow yang ini ya. Ni Oh, sini 1. KK Prime. Alright. Tertinggal lagi taklah, betul lah. Ini KK Prime kita. Kita start dengan 1. Okay. Kita dah habis. Sini kita akan stop semula ke KK Prime. So, F kita kat sini. KK Prime di sini. Habislah. Dia tak pergi balik dah ke 1 sebab kita punya starting di KK Prime. Faham? Kita start K. Kita pergi 1. Ni 1. And then antara 1 ke 2 ada perkara-perkara ni Okay. And then 3 pergi ke KK Prime ada berlaku titiknya DEF. So antara 3 ke KK Prime inilah dia. Nampak So boleh setakat tu? Yang lain boleh? Ada bucu tu maknanya ada garisan lipatan. Yes. Ni Dekat 1 ada, dekat KK Prime ada, dekat 3 ada, dekat 2 ada. Dekat elemen yang kita bentukkan di sini tak ada wujud. Tak wujud lah. Sebab ini adalah garisan yang kita create as an extra line. So dia takkan ada garis lipatan. Ini semata-mata untuk kita dapatkan titik antara ni. Ni titik yang di atas lengkung kita. Kalau tak ada titik antara, kita tak tahu perjalanan lengkung kita macam mana. Okey, yang lain boleh jelas macam mana kaedah kita nak dapatkan garisan ataupun hasilnya lukisan pengorakan kita. Yang lain boleh ke? Sebelum saya stop. Boleh. Boleh sekejap saya stop sekejap. Sekejap saya check. Okey, sekejap